Kerja-kerja awalan di 3 pakej projek Fasa 1B Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sedang dilaksana. Ia termasuk pembersihan tapak dan penyerahan notis kepada pemilik premis atau tanah yang terlibat. 3 pakej terbabit adalah WP35, WP34 dan WP33 yang melibatkan pembinaan jalan raya sepanjang 70.2 km di kawasan Pantai Timur. Jadi proses ini sedang berjalan dengan giat dan kita mintalah juga kepada penduduk-penduduk ataupun pemilik-pemilik hartanah yang terlibat untuk tidak panik apabila menerima notis yang diberikan. Silalah berhubung dengan pihak Jabatan Tanah dan juga JKR. Datuk Shah Hilmi ditemui pemberita selepas meninjau kemajuan projek Lebuh Raya Pen Borneo Fasa 1B jajaran Telupit Ranau. Beliau turut mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR dan kontraktor terlibat melakukan penyelenggaraan jalan raya sedia ada yang rosak agar tidak menimbulkan sebarang risiko keselamatan selama tempoh pembinaan dilaksanakan. Pelajar khususnya keluarga kurang berkemampuan dinasihatkan supaya memohon bantuan keuangan pendidikan yang disediakan kerajaan negeri. Antaranya derma siswa, beasiswa kerajaan negeri Sabah, tabung pendidikan negeri Sabah dan bantuan tunai pendaftaran IPT Budi. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sebuah portal khas telah disediakan untuk memudahkan pelajar membuat permohonan bantuan pendidikan. Mana-mana yang lain yang belum dapat lagi boleh memohon tabung pendidikan negeri Sabah. Jadi kita tidak ada masalah untuk anak-anak B40 atau anak-anak IKC untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana kita menyediakan peruntukan untuk derma siswa, beasiswa dan bantuan-bantuan inisiatif yang lain. Datuk Arifin ditemui pemberita dalam Majlis Ramah Mesra Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM untuk memilih bidang pengajian yang selari dengan keperluan pembangunan negara. Papar bakal menjadi hal pelancongan baru di negeri ini. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ke arah itu pelbagai inisiatif pembangunan bersepadu dilaksana bagi menerokai potensi daerah itu sebagai destinasi pelancongan. Ini termasuklah pembinaan Hotel 5 Bintang di Melinsung Papar. Dengan adanya fasiliti ini, ia juga merupakan antara inisiatif yang boleh menggerakkan usaha kita untuk mewujudkan apa yang pernah saya sebut, kita ingin menjadikan Papar sebagai satu hub pelancongan baru di negeri Sabah. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan demikian kepada media selepas pelancaran Majestic Ballroom di Parkland City Benoni Papar. Pelancongan tidak tertumpu kepada penginapan semata-mata tetapi perlu disokong oleh komponen lain termasuk hiburan, makanan dan minuman serta pelancongan desa. Papar sebenarnya sangat-sangat berpotensi. Bukan saja Papar, seperti mana-mana juga daerah yang seperti Papar adalah sepotensi untuk perkembangan industri kreatif seperti sinema, seperti filmmaking dan juga peredaran filem. Because beside the cinema, we also have the banquet ballroom hall for people to hold the event like wedding or whatever function. We can have it in Papar. No need to go down to KK. Pembangunan kilang simen di Kampung Kayawoi Tongot diyakini dapat mengatasi masalah kekurangan bekalan bahan mentah apabila ia siap dibina dan beroperasi kelak. Pengurusi Borneo Simen Sabah Datuk Masyong Banah berkata, sebelum ini para pemaju dan kontraktor kecil di Sabah terpaksa beratur dan membuat tempahan sehingga 2 minggu sebelum mendapatkan bekalan simen. Datuk Masyong yang juga Adun Kuamut menjelaskan bahawa pihaknya menjangkakan kilang simen tersebut mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 5,000 tan simen sehari. Ini sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap import bahan mentah tersebut dari luar negara. Saya jangkakan kita boleh mengurangkan harga simen lebih kurang RM1 hingga RM2 per pack. Dan yang pastinya yang ketiga, dia boleh membantu masyarakat saya di kawasan saya untuk peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah berjaya mengumpul RM179,550 inisiatif kompaun khas kadar rata yang dilaksana sejak awal tahun ini. Bercakap kepada RTM, Pengarah JPJ Sabah Muhammad Haris Ali menyarankan masyarakat agar memanfaatkan platform pembayaran kompaun berkenaan sehingga 30 Jun depan. Kami melihat sambutannya bagus, cuma kita berharap akan lebih banyak lagi yang akan mengambil. Jangan tunggu saat-saat akhir, ambil peluang sekarang, takut nanti bila penghujung tempoh nanti ramai, nanti queue panjang. Sekarang ni kita menjemputlah untuk mereka yang memiliki notis untuk selesaikan lebih awal, lebih bagus. Orang ramai boleh melunaskan saman tertunggak di kaunter JPJ di seluruh cawangan di negeri ini atau melalui aplikasi MyJPJ yang dimuat naik menerusi telefon pintar. Terdapat 3 saman yang dibenarkan JPJ untuk inisiatif ini, antaranya saman awas, saman notis 114 serta saman notis 115. 500 peserta daripada 109 komuniti madani negeri Sabah hadir dalam program pemukiman komuniti madani Seri 1 Zon Sabah di Sandakan. Program itu merupakan inisiatif strategik bagi memperkukuh jaringan komunikasi kerajaan di peringkat akar umbi. Pengarah Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, ia termasuk memperkasakan komuniti sebagai ejen komunikasi yang berwibawa selaras dengan nilai-nilai Malaysia Madani. Memperkasakan mereka dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran khususnya dalam bidang digital untuk membantu kerajaan, membantu Jabatan Penerangan khususnya dalam menyampaikan maklumat-maklumat, inisiatif dan juga apa juga dasar-dasar kerajaan dalam bentuk yang lebih kreatif. Turut diadakan Akademi Asas Penerangan Asas Zon Sabah melibatkan 150 peserta. Berkonsepkan Training of Trainers iaitu program yang memfokuskan pembangunan kemahiran peserta khususnya dalam aspek penyampaian komunikasi berkualiti. Peserta asas juga diberikan pendedahan kemahiran komunikasi bagi memastikan usaha penyebaran maklumat kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Penganjuran rumah terbuka sesuatu perayaan menjadi wadah dalam memperkukuh penyatuan masyarakat berbilang kaum di seluruh negara. Ini termasuk rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan pelbagai pihak meraihkan sahabat handai dan kaum keluarga yang memupuk keakraban dan silaturahim sesama masyarakat. Senator Dewan Negara Anabel Suziana Perian berkata, seiring dengan pembentukan keluarga madani, sambutan rumah terbuka seumpama medan menghubungkan pemimpin akar umbi dengan masyarakat selain menyantuni golongan memerlukan. Konsep rumah terbuka hari raya ini saya rasa adalah satu pendekatan yang wajar untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita akrabkan, insya-Allah. Beliau ditemui pemberita dalam majlis rumah terbuka hari raya di kediamannya yang dihadiri lebih 1,000 tetamu. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melancarkan kempen Bandaraya Sihat Komuniti Sejahtera sempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia 2025. Kempen bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu kesihatan semasa, terutamanya berkaitan risiko penyakit berjangkit yang dibawa oleh burung seperti merpati, gagak dan selangkir. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, kehadiran populasi burung secara tidak terkawal boleh menjejaskan kebersihan dan menimbulkan risiko kesihatan awam seperti histoplasmosis dan salmonellosis. Ia antara lain turut memberi kesan negatif kepada imej bandaraya sebagai sebuah destinasi pelancongan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan kempen tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pembangunan DBKK, Surveyor Lifred Wong. Kempen yang berlangsung sehingga 25 Jun depan melibatkan pelbagai program kesedaran, aktiviti pembersihan berkala, pemantauan dan penguatkuasaan larangan memberi makanan kepada burung serta operasinya sarang dan pangkas bagi mengurangkan lokasi pembiakan burung.
Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.